أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hidayatus Salikin ke surat 24 21. Ketahui olehmu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Ketahui olehmu bahawasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan akan berubat. Kerana amal orang yang tawakal itu terbahagi atas 4 bahagian. Yang pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Yang kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Ketiga, menolak mudarat yang lagi akan datang. Keempat, menolakkan mudarat yang telah ada padanya. Jadi sambungan daripada sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat berharga, sifat yang menambahkan kebajikan kita pada hari akhirat nanti, yang selalu kita sebut bahawasanya selain daripada kita memperbanyakkan amal, salat, sedekah, baca Quran dan sebagainya, jangan sampai kita terlupa adanya amalan yang berbentuk ma'nawi yang boleh kita perolehi, dan amal ini pun sangat bernilai. Jadi akhirat nanti tidaklah seseorang itu berasa gembira dengan amal salat, amal sedekah, baca Quran sekadar itu sahaja, tetapi ada amal yang lain lagi yang berbentuk ma'nawi, iaitu sifat-sifat mahmudah ataupun kita kata akhlak. Akhlak juga adalah amal yang baik untuk kita bawa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut di antara banyaknya orang masuk syurga adalah kerana akhlaknya. Di antara orang yang paling ramai masuk syurga nanti disebabkan akhlak baiknya, akhlak baik. Jadi akhlak baik ini adalah sesuatu kebaikan maknawi yang ada pada diri kita, berbentuk sabar, pemaaf, rahmah, kasih sayang dan sebagainya. Itu adalah kebaikan bentuk maknawi. Dan termasuklah yang kita bicara ini, iaitu tawakal. Yang mana tawakal ini adalah setakat manakah kita ini yakin dan bergantung pada Tuhan kita. Semakin orang itu kuat yakinnya, semakin hati dia sangat kuat bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara orang yang paling kuat bergantung pada Allah, kita sebut dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuat sangat bergantung, yakin. Macam manusia biasa, sangat yakin bahawa bergantung yang paling kuat itu adalah bergantung pada duit.
Tak ada siapa pun boleh menafikan. Jadi bukti dia bila orang tu ada duit, kombung poketnya, tagar jalannya. Sebab dia bergantung pada sesuatu yang dia yakin. Dia ada duit, apa takut. Tapi kok sengit jalannya, duit tak ada. Betul. Dah lama nak gantung dekat siapa pun dah lama. Apabila sengit jalan pula, dah ada, duit dah tak ada. Sebab manusia yakin kekuatan itu ada pada duit. Jadi hatinya sentiasa bergantung pada duit. Kalau ada duit, dia rasa dia orang yang paling tagak. Itu gitu. Takut apa? Ajaklah di mana pun. Tak takut kita tu. Duit banyak. Duit cuma tak ada duit. Jadi bagi orang yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak takut. Ketika mana Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mekah ketika itu kering kontang. Disebut dalam sirah wadi ghairi zi zara'. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar di satu lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Bermaksud lembah yang kering kontang. Maka ditinggal Siti Hajar dengan bekalan yang cukup 2-3 hari je. Air pun macam tu juga. Maka ditinggalkan. Maka ketika mana Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di satu lembah yang kering, maka Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, yang engkau lakukan kepada kami ini, apakah ini perintah Allah? Apakah ini wahyu yang Tuhan beritahu kepada kamu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Walaupun dalam keadaan munasabah dia, bekalan tak ada orang, tengah-tengah padang pasir. Tak ada orang ketika itu, dia 2 orang. Kok kita dibuat macam tu, kalau ada handphone tu kita viral kan. Laki dia dah tak botol lah ni. Dia kata, report semua ke balai polis. Cakap lah laki dia ni. Dah tak botol lah, tinggal kat saya tengah-tengah hutan. Tetapi Siti Hajar dia bertanya satu sahaja, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Maka apa jawapan Siti Hajar yang membuktikan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki seorang isteri yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melahirkan seorang nabi yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, pergilah, tinggalkah kami. Maka aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mempersia-siakan kami. Kuatnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala Siti Hajar. Dia tak marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia tak marah pada Allah yang perintahkan macam tu. Okey, kita banyak bodoh, kita marah Tuhan ni. Apalah Tuhan buat macam ni. Apalah Tuhan buat macam ni. Kita mungkin marah, kenapalah Tuhan buat ni macam ni, kenapalah Tuhan bagi dia sakit, kenapalah Tuhan. Kita soalan kenapa ni banyak kita tujukan kepada takdir ni. Kenapalah buat macam ni. Jadi Siti Hajar penuh yakin. Walaupun Siti Hajar yakin, bermaksud itu menggambarkan kuatnya hatinya bergantung kepada Allah. Dia tak bimbang. Dalam keadaan Siti Hajar kuat bergantung kepada Allah, tetapi sebagai manusia dia perlu berusaha. Dia tak diam macam tu saja. Dia tak diam. Kau Tuhan hantarlah bekalan. Tapi dalam sirah menyebut Siti Hajar berusaha untuk cari air. Bukan tak berusaha. Sebab itu kata ulama, usaha itu penting. Jangan kita berdiam diri.
Usahalah sekadar yang kita mampu. Kalau sakit, usahalah sekadar yang kita mampu. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari rezeki, carilah. Sekadar mampu. Jangan diam pula. Dah kecewa dah. Nak cari duit yang kecewa dah. Habis tu terpulang ke Tuhan lah. Kebetul hantar selopuk. Tak betul. Malih aku yang cari latih tak ada. Habis tu duduk lah. Kunci lah rumah tu. Habis kan kau tak makan? Pokok ke Tuhan lah. Kalau ada yang minta lah. Tu kalau betul-betul yakin mungkin menjadi dia ya. Kalau betul-betul yakin mungkin menjadi dia. Jadi kalau tak menjadi, pergilah cari kan. Jadi Siti Hajar telah menunjukkan bahawa sebagai manusia ini berusaha. Ya. Maka dia naik Bukit Safa, cari air, tengok ke Marwah, tiba-tiba nampak berkilau-kilau pasir itu. Dia punya harapan ada air. Sampai ke Marwah, tak ada air. Yang nampak tadi cuma kepanasan pasir itu. Pasir bila panas, nampak macam berkilau-kilau. Macam jalan raya tengah panas tu nampak berkilau-kilau. Tak ada air. Padang pula ke Safa semula. Nampak berkilau-kilau dengan harapan air kot. Tak juga. 7 kali ulang alik. Siti Hajar berusaha untuk cari air dengan hatinya kuat, tawakal pada Allah SWT. Jadi bermaksud tawakal ini tidak menafikan usaha. Tawakal tidak berusaha itu bukan merendahkan tawakal, tak. Bukan bermaksud orang tawakal kuat untuk orang. Jangan buat apa-apa. Tak juga. Jadi boleh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai suatu tahap dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Ketika mana dihumban ke dalam api, dia tak buat apa-apa. Dia tak berusaha apa-apa. Jadi maksud sekiranya orang itu berusaha, itu tidaklah merendahkan, menafikan tawakalnya seperti Siti Hajar. Dia berusaha. Dan dia juga kuat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala zahirkan mukjizatlah. Jadi Nabi Ismail alaihissalam yang dah menangis dah, dahaga, tiba-tiba gontak kaki dia, terbat air daripada kaki dia, air Zam-Zam. Ketika itu dikatakan air Zam-Zam tu keluar dia terpancar ketek. Ketika dia air Zam-Zam tu terpancar ke atas, naik ke bumi. Maka bila Siti Hajar sampai, sebab itu Nabi kata, tu dah dia panggil orang perempuan. Kata Nabi SAW. Tapi Nabi berdoakan, rahimallah, semoga Allah Ta'ala rahmat. Semoga Allah merahmati Siti Hajar. Tapi Nabi ceritakan itulah dia orang perempuan. Walaupun Siti Hajar tetap orang perempuan bermaksud ada juga sifat gelojoh tu. Bermaksud kata Nabi SAW, rahimallah, semoga Allah Ta'ala merahmati Siti Hajar. Nabi kata, alangkah baiknya Siti Hajar biarkan air itu terpancar. Sekiranya Siti Hajar biarkan air itu terpancar, maka air Zam-Zam itu akan jadi sungai yang mengalir. Kata Nabi SAW. Disebabkan Siti Hajar gali, jadi pergi dah. Jadi orang tak sabar nak gali. Orang dulu kalau jumpa calon busut, ada mak saudara sama, habis digamil. Pengalaman sekocik-kocik. Dari calon busut, menyawabu semua. Orang perempuan habis, dia buat copet. Tak sabar. Sekiranya Siti Hajar sabar, kata Nabi SAW, maka jadilah air Zam-Zam itu sebagai sungai yang mengalir. Tapi Siti Hajar dah gali dengan tangannya gali, maka dia kekal, dia tak melempah air itu. Jadi air pergi sampai sekarang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Siti Hajar itu, memuliakan iman dia, memuliakan keyakinan, memuliakan kebergantungan yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala
maka disyariatkan kepada kita boleh pergi Makkah, buat sa'i yang sama macam Siti Hajar tu. Rasakan dia punya perjalanan kaki dia tu. Kita sekarang berjalan dekat Safa, aircon mendabut. Kan? Siti Hajar tu kepanasan. Tapi tak apalah, paling tidak pun ketika berjalan tu terkenang kita Siti Hajar itu. Supaya keimanan Siti Hajar itu ketika mana kita sa'i itu mudah-mudahan dapat juga sebahagian keimanan Siti Hajar itu. Kita buat macam mana dia buat. Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita ikut gaya Siti Hajar itu. Itu satu penghormatan daripada Allah. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat, memuliakan Siti Hajar itu. Begitulah tingginya orang yang kuat tawakalnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak disyaratkan bagi tawakal itu sehingga kita meninggalkan usaha. Seolah apalah pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tidak. Maka kita juga perlu berusaha. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat yang salah faham tentang tawakal. Maka ada seorang sahabat bila salat dalam masjid, maka apabila selesai salat, bila keluar masjid kecoh orang ni, seorang ni dia kecoh. Jadi orang tengok, kenapa? Unta aku hilang dia kata. Mana aku letakkan? Letak kat luar tadi. Macam mana kau buat? Aku letakkan, tawakal Allah Taala dia kata. Dia kata dia letak tu tawakal lah. Mana salah tawakal pada Allah Taala. Nabi kata salah tawakal macam tu. Nabi kata aqilha wa tawakkal. Engkau ikat dulu unta tu, baru tawakal. Bermaksud usaha dulu baru tawakal. Kunci kereta dulu, baru tawakal. Jangan kita biarkan rumah tak berkunci. Kenapa dah? Aku dah curi dah. Kenapa tak kunci? Tawakal dia tadi. Itu bukan tawakal. Nabi kata, aqilha wa tawakkal, berusaha dulu baru tawakal. Jadi di situ ulama memfaham bahawa nak tawakal kepada Allah, usaha dulu baru tawakal. Usaha dulu tawakal. Sebab itu tawakal itu bukanlah menafikan usaha. Tak. Kalau usaha ni tak kuat lah tawakal tak. Maka dikatakan bahawa orang yang tawakal itu, bagi orang tawakal itu tidak disyaratkan sehingga meninggalkan usaha, sehingga meninggalkan berubat. Tawakal betul-betul tak payah berubat dah, beratib dia. Ada yang martabat sebegitu, dia kata perbincangan seperti Rabi'atul Adawiyah, sakit dia tak berubat. Itu kedudukan khas lah perbincangan dia. Di segi kita sebagai awam ni dah berubat. Dan berubat itu tidak menafikan tawakal. Maka kita mengamalkan hadis Nabi. Nabi kata ikat unta baru tawakal. Bermaksud kalau kita sebagai orang biasa berubat dulu baru tawakal. Berubat tawakal. Berubat tawakal. Bahkan ada sebahagian ulama yang salihin yang mana Syekh tadi di antara syariat yang dia jaga adalah dia tidak meninggalkan asbab. Tidak meninggalkan asbab juga satu kemuliaan sekali kita faham. Sebab kita menggunakan asbab ini sebenarnya kita menghidupkan sunnah itu juga. Menghidupkan sunnah juga. Bermaksud bila kita sakit, kita berubat. Maka bila cari ubat, cari asbab, itu juga merupakan perintah daripada agama kita. Jadi sekiranya orang
menggunakan asbab musabab ini di atas perintah agama, maka amalan dia tak sama dengan orang yang mengambil asbab dengan kepercayaan asbab inilah segala-galanya. Tak sama. Ya? Orang yang mencari ubat dengan kepahaman bahawa ubat ini adalah asbab semata-mata, itu tidak sama dengan orang yang berubah dengan hati dia penuh bergantung berubat ni. Dia, kalau tak ada ubat dia parah lah, matilah. Mana bergantung sepenuhnya, tak sama dengan orang yang sekadar memahami ini adalah asbab. Yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Kena macam tu. Jangan kita sampai bergantung penuh pada ubat ni. Sebab tu Nabi Musa alaihi salam diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab para anbiya ini seorang manusia yang dijaga kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nama para anbiya, hati mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dia sempurna, tawakalnya kena sempurna. Itu para anbiya. Sebab itu para anbiya ni kalau tersalah maka ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak merendahkan kedudukan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sayang pada seorang, tegurnya direct. Sebab tu bila kita pergi Mekah, Tuhan sayang lebih kalau kita Mekah. Sebab tu pergi Mekah ni teguran dia direct. Salah buat dah kono, salah buat dah kono. Kat sini tak mahu benda dah. Jarang kono. Buat dah apa pun, mengumpet ke apa, elok je dah. Kat Mekah je main. Silap sikit dah sakit di kaki tu. Adalah bondo yang kita sebut dan sebagainya. Jadi para anbiya itu tarbiyahnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam seorang yang kuat tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam kalimullah, pendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang disebut istilah bermanja-manja dengan Tuhan. Apa maksud bermanja-manja dengan Tuhan? Kalau seorang lelaki manja dengan rumah, apa maksudnya? Butang pun tu yang rumah. Tu nak manja nak malah tu. Nak butang, nak apa, tak apalah kan. Tak ada masalah. Nak cik butang baju pun apa tu? Nak butang baju pun orang rumah atau orang pakaian. Tak apa tu. Bukan benda yang mengadu atuk tu dah. Mengadu lah atuk ni, tak. Mengadu tu. Benda kemesraan. Begitulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni hatta perkara yang pengkocik pun mengadu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun sebegitu diperintahkan agar kita mengadu kepada Allah Ta'ala ini, jangan tunggu bodoh yang bosan-bosan baru kita mengadu. Jangan dah parah, tak ada orang nak nolong, tak ada orang yang boleh ubek, masuk tu baru kita, ya Allah tolong parah. Kita ni disuruh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di sebesar-besar kecil, sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Sehingga disebut dalam kitab tasawuf, tak ada garam pun minta Allah Subhanahu wa taala. Mana sebut dia lu, ya Allah, garam tak ada. Jangan sebut rumah lu. Amak kau mana garam tak ada. Dah. Mengadu pada amak lu, mengadu. Disuruh begitu supaya mengadu kepada Allah sehingga sekecil-kecil bodoh. Lepas tu baru cari orang. Allah, garam tak ada. Mana pergi mak kau tadi? Baru kita cari asbab. Allah, putih pula selipar ni, ya Allah. Sehingga Nabi sebelum hadis dia mengadu kepada Allah, hatta selipar putih pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kepada dia. Ada masalah walaupun kecil, mengadu, ya Allah, putih selipar. Kau dari mana nak cari, nak baiki ni? Baru cari. Jangan kita tuih kepada asbab. Itu di antara kesempurnaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam sebegitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam ditimpa sakit, sudah pasti daripada awal-awal dia sakit, pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang
penyakit dia. Semakin lama sakit dia, semakin kuat pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat pengaduan kepada Allah, semakin kuat berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hakikat dia satu kemuliaan yang manusia tak faham. Ini hakikat dia satu kemuliaan yang manusia tak faham. Kalau manusia tahu bahawa penyakit itu menyebabkan munajat kita bertambah, kalau disebabkan sakit itu, apa istilah bahasa Melayu? Istighasah kita kepada Allah bertambah. Istighasah ni merayu kita bertambah kuat. Maka orang akan suka sakit itu kekal. Sekiranya sakit itu menyebabkan dia, apa disebutnya? Lupa saya. Mana? Merintih, kata. Disebabkan penyakit itu menyebabkan kita merintih-rintih kepada Allah. Kalau orang tahu betapa besarnya bila merintih kepada Allah, maka orang akan inginkan penyakit itu kekal. Sebab kalau tak ada penyakit, orang tak akan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak susah, orang tak merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud orang tak akan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila susah baru merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu terkadang Allah Ta'ala biarkan kita merayu lama. Sebab apa? Bila kita merayu kepada Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Sebab kita telah menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Musa sebegitu, hatinya sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan Nabi Musa supaya mencari daun-daun sekian. Penyakit kau hai Musa, ini dia ubat dia. Pokok sekian. Maka Nabi Musa pun cari daun-daun kayu yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala, ambil, robih, minum air, sembuh Nabi Musa alaihi salam penyakit. Bermaksud rintihannya kepada Allah, rayuannya kepada Allah, maka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sihatlah Nabi Musa alaihissalam dalam tempoh beberapa lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kali kedua penyakit yang sama. Tahun lepas dah kono dah penyakit ni. Ubek makan niro. Mari tu penyakit apa mari tu? Cari demam cakagunya nama. Rambut pun tak betul dah. Kuih ubek hospital tak jalan. Orang kata makan katam lah, apalah. Sampai ke suatu urusan, niro, boleh minum ramai yang niro kata orang. Minum niro elok dia. Saya tak tahu pula doang tu. Jadi Nabi Musa alaihissalam dapat satu ubat yang menyembuhkan penyakit dia. Datang penyakit kali kedua, penyakit yang sama. Bila sekali kedua Nabi Musa dah tahu dah mana dia ubek dia. Dah tahu dah pernah kena penyakit. Maka Nabi Musa tahu cari ubek tu. Ini penyakit yang tahun lepas ni. Dia dapat kesan ini penyakit tahun lepas ni. Dia tahu. Maka dia carilah ubat itu, cari. Jumpa ubat tu, buat balik robih, minum tak sembuh. Nabi dia lain. Pengajaran daripada Allah Ta'ala lain. Pelik lah. Macam kita makan ubek ni sembuh, tiba-tiba minggu depan tak sembuh. Parah gitu. Doktor pun pelik. Doktor bagi ubek tau, ubek darah tinggi, ubek gaut. Ni dia ubek kali pertama sembuh, kali kedua tak sembuh, pergi ke doktor pun panggil dia. Maka tak sembuh Nabi Musa. Akhirnya Musa munajat pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bukankah ini penyakit yang sama? Dan bukankah ini ubat yang sama aku makan? Kenapa kali pertama sembuh ya Allah, kali kedua tidak sembuh?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, nabi yang mendengar kalam Allah. Maka kata Allah, "Wahai Musa, kali pertama engkau sakit, hati engkau bergantung kepada aku, maka aku sembuhkan engkau dengan ubat itu. Tetapi kali kedua engkau sakit, hati engkau bergantung kepada ubat itu, maka aku tidak sembuhkan engkau." Sebagai pengajaran kepada engkau bahawa kebergantungan engkau mestilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bermaksud usaha kita
Bukanlah bermaksud kita bergantung pada itu, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita berusaha, maka itu adalah sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada perintahnya daripada Nabi untuk kita mengambil asbab. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, Innallaha anzalad da' wad dawa. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit, dan Tuhan Allah Taala juga turunkan penyembuh dia. Innallaha anzalad da' wad dawa. Tuhan turunkan penyakit, Tuhan turunkan penyembuh dia. Fatatadawu. Nabi kata. Ini perintah Nabi. Fatatadawu, berubatlah kamu. Berubatlah kamu. Mana ada arahan syarak dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatadawu, berubatlah. Wala tatadawu biharamin. Jangan kamu berubat dengan sesuatu yang haram, Nabi kata. Maka ini ada sunnah dia. Maka para ulama penuh keyakinan penyakit sembuh datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam yang bersama mereka juga meraihkan syariat yang diperintahkan, yaitu asbab. Maka ada seorang awliya illa salihin, dalam kitab dia menyebut manaqib Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Ketika mana dia hari-hari nak meninggal dunia, mungkin minggu-minggu terakhir meninggal dunia. Jadi para salihin ini sebahagian mengetahui mati dia bila. Dan dia tahu dah nak meninggal dunia. Sebahagian para salihin mengetahui bila dia nak meninggal dunia. Seperti mana pengarang kitab Al-Barzanji, Sayyidi Ja'far Al-Barzanji itu, kalau sebagai orang tamah, orang jahil, Masya Allah, dia seorang ulama. Ja'far Al-Barzanji itu seorang ulama mufti Madinah pada zaman dia. Orang alim, orang jahil. Maka Ja'far Al-Barzanji tahu tarikh mati bila. Maka satu ketika ada seseorang mengirim surat kepada Sayyidina Ja'far Al-Barzanji tentang hukum hakam dan sebagainya. Maka dihantarkan wakil murid dia bagi soalan kepada Sayyidina Ja'far Barzanji. Maka dia menjawab soalan itu. Maka di bawahnya dia tulis daripada orang yang akan kembali ke rahmatullah. Dia tulis nama daripada orang yang akan kembali ke rahmatullah, daripada orang yang akan mati. Ditulis. Maka bila dibaca oleh orang tadi, Syekh dia kata, janganlah tulis macam ni, janganlah khabar macam ni. Jadi orang sayang kat dia, tiba-tiba dia kata daripada orang yang akan kembali ke rahmatullah. Jadi dia macam, Syekh janganlah cakap macam ni, janganlah kau cakap kau nak mati. Kemudian dia cerita, hari ni hari apa? Tak salah masa bukan hari Jumaat ya. Hari ni hari sekian Syekh. Hari ni hari apa? Besok Ahad, Senin, Selasa aku mati. Kata, siapa? Sayyidina Ja'far Al-Barzanji. Bila murid dia kata, Syekh janganlah tulis macam ni, kau khabar kau nak mati pula. Hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa aku mati. Memang tepat hari Selasa dia mati. Jadi katakan ulama, sebahagian para awliya mengetahui. Termasuk Syekh Amin Al-Kurdi kata, dia mengetahui kematian dia. Tetapi hari dia nak mati tu, petang dia nak mati, pagi tu dia masih makan ubat, katanya. Dia suruh khadam dia pergi minta ubat. Jadi sehingga selepas kematian orang tertanya-tanya lah. Syekh Amin ni di kalangan kibar awliya. Syekh Amin ni di antara wali yang besar di Mesir. Ada seorang ulama besar Al-Azhar bertemu dengan Syekh Amin Al-Kurdi di Universiti Al-Azhar. Syekh Amin Kurdi ni seorang syekh tarikat Naqsyabandiyah di Mesir. Di Mesir ni banyak tarikat. Syekh Amin Kurdi ni seorang syekh tarikat Naqsyabandiyah. Jadi ada seorang ulama besar Al-Azhar bertemu dengan Syekh Amin Kurdi. Syekh tadi kata, aku tak percayalah syekh-syekh zaman sekarang ni, kata. Yang ramai dajjal dia tu. Dia ulama dia cukup teliti.
dalam bab sunnah lah apa dia tengok Syekh ni macam tak betul apa tak pakai. Jadi Syekh ni dia kata aku tamat zaman ni dia kata tak ada orang yang layak jadi seorang murabbi dah. Aku tak pernah jumpa dia, tak jumpa lagi. Yang main dajjal main. Jadi ulama ni dia keluarkan perkataan spontan itu biasa. Syaitan-syaitan main lah itu. Kemudian dia kata ada pernah kamu dia kata dia tahu Syekh bin Qudi adalah seorang syekh tarekat. Adapun kau dia kata engkau tak adalah sejahat itu dia kata. Tapi engkau boleh sampailah derajat yang orang murabbi yang hebat. Tapi kau taklah sejahat itu dia kata. Bermaksud ketika itu Syekh ini memandang rendah kepada Syekh bin Qudi ni. Maka malam tu Syekh tu bermimpi. Syekh tu cerita, selepas aku bercakap dengan Syekh bin Qudi, maka malam aku bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut, dalam satu majlis, dihadiri ramai orang-orang yang saleh, katanya. Bahkan dihadiri oleh para awliya, kata Syekh tadi. Dihadiri oleh orang-orang yang saleh di kalangan para awliya. Ramai hadir dalam majlis tersebut. Dan di hadapannya ada satu kursi. Dan mereka menunggu-nunggu kedatangan seorang ini. Dan sudah pastilah orang ini Qutbul Awliya. Sebab yang duduk di bawah ni semua para awliya, kata Syekh tadi. Maka dia pun tunggu, siapakah yang orang ditunggu ni? Yang ada ni semua para awliya ilah salihin. Tiba-tiba datang Syekh Hamid Al-Qurdi duduk dekat kursi itu. Itu Syekh ni tahu. Maka bila datang Syekh Hamid Al-Qurdi duduk kursi itu, dia kata, "Anta?" Dia kata, "Kau duduk kursi ni?" Maksud Syekh tak kenal siapa Syekh Hamid Al-Qurdi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun terjaga. Dia terjaga masuk, oh, Masya Allah. Selama ini aku memandang Syekh Hamid ini orang biasa sahaja, tapi terbukti dia ini adalah Qutbul Awliya. Maka bila datang Syekh Hamid Al-Qurdi pun kejar. Syekh, dia kata, "Syekh, tunggu, aku nak cakap dengan kau. Jadi sebelum dia sampai nak cakap, jadi Syekh Hamid dah cerita dulu dah tentang mimpi dia tu. Maka dia kata, kemudian dia pun berguru dengan Syekh Hamid Al-Qurdi. Jadi Syekh Hamid Al-Qurdi seorang awliya ila salihin. Tetapi ketika nak mati, kata murid dia, petang tu meninggal dunia, pagi tu dia masih makan ubat lagi. Dia makan ubat lagi. Sampai 2-3 jam nak masih dia makan ubat lagi, katanya. Lalu orang menulis, kenapa Syekh Hamid Al-Qurdi makan ubat sedangkan dia nak mati lagi sejam? Maka ulama begitulah dia meraihkan sunnah ini, sunnah asbab ni. Walaupun tak ada, sepatutnya tak ada peluang lah nak mati dah. Maka sepatutnya orang nak mati ni, tetapi ubat tu makanlah apa, minta pekpok semua kalau nak mati dah. Tak akan ubat kan. Tak, dia tetap makan ubat. Untuk meraihkan asbab. Sebab tu Nabi SAW dia sebut apa? Nabi kata, jika ada biji benih di tangan kamu, sedangkan kamu tahu besok kiamat, maka tanamlah benih. Bermaksud berbaktilah. Kalau ada benih, tanamlah untuk buat satu kebaikan. Walaupun yakin besok pagi kiamat. Mana sampai dah. Bermaksud yang nama asbab, baiklah. Jadi bermaksud keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menjadi syarat kita meninggalkan asbab. Kita berusaha. Hatta disebut ini berubat. Dan tidaklah meninggalkan akan berubat. Kerana amal orang yang tawakal itu terbagi atas 4 bagi. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada padanya. Untuk mendapat manfaat. Berusaha untuk mendapat manfaat. Yang kedua, memelihara manfaat. Memelihara manfaat adalah pada kita. Kesihatan adalah pada kita. Tapi tetap jika kata kita jaga pemakanan, itu maksud kita nak mengekalkan manfaat. Maksud kita gunakan asbab. Jadi tak sepatutnya
kita cuai dalam menjaga kesihatan di atas kepahaman kuat tawakal kepada Allah SWT. Tak boleh juga. Ni sayu tak basuh, tak bersih, tawakal yakin dengan Allah Taala. Betul, tapi taklah sampai mana kita menjaga kebaikan pada kita. Itu disuruh oleh agama. Makan makanan yang bersih, makan makanan yang berzat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak mengekalkan manfaat. Apakah kalau kita meraihkan itu menafikan tawakal? Tidak menafikan tawakal kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Kita mengambil manfaat, kita mengambil manfaat yang telah ada padanya, menolak mudarat. Apakah mudarat ini menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud menolak mudarat, contohnya wabak. Maka kita nak tolak mudarat, maka kita jaga daripada wabak tersebar. Kita tak masuk dalam kawasan yang ada wabak. Bermaksud kita menggunakan asbab. Maka kita tak, bahkan Nabi juga larang kita masuk pada satu tempat yang ada wabak untuk menolak mudarat, dia kata. Sebab tu satu ketika Sayyidina Umar ingin masuk pada satu negeri, maka orang kata kepada Sayyidina Umar, Tuan, dia kata tempat tu, negeri tu ada wabak. Maka tak jadi Sayyidina Umar pergi negeri tersebut. Maka orang kata kepada dia, apakah engkau takut pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kau tak yakin pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun apakah engkau takut pada wabak sehingga lemah tawakal engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah engkau atau bukan bahasa dia, apa engkau lari daripada takdir Allah? Dia kata. Bermaksud kalau Tuhan nak takdirkan selamat, selamatlah. Jadi kenapa engkau lari daripada takdir Allah? Maka kata Sayyidina Umar, aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Bermaksud aku lari daripada takdir Allah bahawa wabak itu mendatangkan mudarat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu selamat sekiranya tak pergi petompak itu. Jadi Sayyidina Umar, aku tak pergi ke situ pun merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Sayyidina Umar, aku lari daripada takdir kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada diriwayatkan Nabi SAW ketika mana lalu pada satu tempat yang mana dinding bangunan tu dah agak nak rabah dah. Maka dikatakan bila Nabi lalu situ, Nabi melajukan, mempercepatkan dia punya perjalanan dia. Jadi bila tu nak rabah, Nabi laju. Jadi orang tanya, kenapa ya Rasulullah? Nanti datang mudarat, dia kata. Maksudnya kalau tunggu nanti kalau rabah dinding itu mudarat. Jadi Nabi melarikan diri daripada kemudaratan. Maka itu tidak menafikan tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah bermaksud kita tidak perlu menolak mudarat. Tak, kita tolak mudarat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kalau sesuatu yang binasakan dah kita menolak mudarat, maksudnya kita menjaga diri kita supaya tidak kena mudarat. Itu juga tidak menafikan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiganya menolak mudarat yang lagi akan datang. Mudarat yang akan datang sebab kita tolak, jaga siap dah. Yang keempat, menolak mudarat yang telah datang. Kita dah datang mudarat, kita nak hilangkan mudarat itu. Kita pun berusaha. Jadi berusaha untuk menghilangkan mudarat itu tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang keempat, menolak mudarat yang telah datang kepadanya. Adapun misal yang pertama itu terbahagi atas 3. Yang pertama terbahagi 3. Adapun misal yang pertama itu terbahagi atas 3 bahagi. Bermula bahagi yang pertama, tiada dapat pada adat
sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahakan dia, seperti ia hendak makan suatu makanan yang tertaruh pada hadapannya, maka tidak dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya, kerana memasukkan dalam mulutnya itu. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak. Beranak apa ya? Bahasa lama kan. Tidak dapat tiada pada adat itu daripada menjima akan isterinya. Dan demikian lagi orang yang hendak berbendang, tidak dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik, maka mengusahakan akan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal, tetapi dengan dua syarat. Pertama, hendaklah engkau ketahui bahawa tangan, makanan, jima, menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas akan demikian itu semata-mata daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita ini disebut sebagai ummatan wasata. Kita ni umat yang pertengahan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah ini adalah pertengahan. Apa maksud pertengahan? Maksud pertengahan, kita tidak i'tiqad makhluk ini memberi mudarat, memberi manfaat dan mudarat. Dalam yang sama, kita tidak meninggalkan asbab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jadi ahli sunnah wal jamaah ni umat yang pertengahan pada muamalah dia. Maksud kita ke lapar, makan. Ya, nak ada zuriat, kahwin. Dan sebagainya. Asbab. Jadi kita menggunakan asbab. Dalam masa yang sama, i'tiqad kita memahami bahawa tidaklah nasi itu mengenyangkan pada hakikat dia. Itu disebut betul dalam akidah kita. Jadi bermaksud tidak menafikan keyakinan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang paling yakin terhadap perkara ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tak sampai keyakinan kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini memandang asbab, walaupun kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dia, tetapi pandangan kita kepada asbab masih lagi kuat. Tak sampai pandangan kita asbab seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak sampai kita ni masih lagi tahu bahawa asbab itu bukan segala-galanya, tapi takut pada asbab itu masih lagi menguasai diri kita. Takut kita. Tidak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin dengan asbab, bahawa asbab tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam bila memandang dia akan dihumban dalam api, maka ketika itu keyakinan api ini tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kuat yakinnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala buktikan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut untuk sebagai pengajaran kepada kita. Ada dua contoh asbab tidak boleh mudarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diambil contoh itu ke dalam kitab Tauhid. Dua contoh ini. Dua-dua itu berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu api. Api ini tidak boleh mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah ahli sunnah wal jamaah memahamkan tentang kuasa pada makhluk. Apakah bermaksud bila Tuhan berikan kuasa pada makhluk, maka sudah terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa mutlak itu terletak pada makhluk. Sebagai contoh, apabila Allah taala berikan kuasa kepada api itu membakar, apakah kuasa itu mutlak kepada api? Maka jawapannya tidak. Bermaksud sepanjang saat, setiap saat perlu ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud setiap saat api itu membakar di atas keizinan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bukan Tuhan bagi kota sebulan tak. Setiap saat kita lama. Bermaksud apabila satu saat Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan membakar api. Itu akidah kita sebenarnya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan dibawa contoh yang kedua iaitu sifat pisau yang tajam itu memotong. Tak cuba test lah. Pisau yang tajam memotong. Sifat memotong kepada pisau itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, setiap saat. Sekiranya satu saat Tuhan tidak izinkan, maka sifat memotong itu tidak berlaku. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail dengan pisau yang sangat tajam. Sehingga Nabi Ismail suruh asah lagi, kata Nabi SAW. Dan Nabi Ismail suruh ayah asah lagi pisau itu supaya tajam. Sebab kematian ini suatu yang berat, kata Nabi Ismail. Kalau pisau itu tajam, mudah. Tetapi setajam itu pisau dia, tetapi tidak tak putih. Maka dijadikan contoh kepada akidah kita, iaitu akidah kita apa? Setiap asbab itu tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Maka setiap kali kita bermuamalah dengan asbab, dengan keyakinan bahawa kebergantungan kita yang sebenar adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi kepada asbab itu. Kalau kita pergi kepada asbab, inilah kita kata ujian yang sangat halus. Ini ujian yang halus-halus untuk orang yang muqarrabin. Orang yang muqarrabin, ahli taat ini. Jadi, Masya Allah, yang namanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tu dapat markah A, kan sebenarnya ada A+, ada A tolak, A biasa. Bermaksud yang dah cemerlang pun ada lagi dia punya imtihan, ujian dia untuk nak melihat siapakah yang paling cemerlang di kalangan yang cemerlang. Maka di antara ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup dan mati. Hidup dan mati. Jadi yang namanya hidup ni, apa maksud hidup? Bermaksud hidup ni kita sentiasa berhadapan dengan asbab. Itu hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Taala menjadikan hidup dan mati. Apa maksud hidup bagi kita? Maksud hidup bagi kita berhadapan dengan asbab. Makan, minum, duit, harta, manusia. Kita berhadapan dengan asbab. Ada asbab yang memberi kita manfaat. Kita dapat duit. Kita dapat sihat. Ada asbab yang mudarat. Maka ini ujian yang halus daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ahli taat. Bagaimana muamalah kita dengan asbab? Jadi itu semua ujian daripada Allah SWT. Sebab apa maksud ujian? Maksud ujian untuk kita bagi markah kepada murid ni. Itu maksudnya. Dapat kita bagi markah, murid ni markah ada 90 ke 92. Bila tak ada ujian, tak dapat kita markah. Maka Allah Ta'ala jadikan hidup ni ujian. Untuk Tuhan bagi markah di padang mahsyar nanti. Supaya orang tak boleh nak pertikaikan. Sehingga setahat itu. Bermaksud di padang mahsyar nanti bila Allah Ta'ala angkat seseorang, orang boleh bertanya, ya Allah kenapa engkau angkat dia setinggi itu? Maka Tuhan akan tunjukkan bukti dia. Ada kertas exam yang dia jawab dekat dunia, tengoklah kotak yang dia jawab. Kau jawab macam mana? Kata dia. Akan ada bukti. Supaya keadilan Allah itu punya bukti. Dia tak semacam tu sahaja. Jadi sekiranya orang itu dalam bab asbab ini di dunia, setakat manakah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan setakat manakah keyakinan berasbab tersebut, maka asbab itu menjadi penilai kepada kita. Maka orang yang paling tinggi ujian dia yang berjalan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbukti bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam kebergantungan mutlak tawakalnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim jadi sayyidul mutawakkilin. Nabi Ibrahim menjadi ketua kepada orang yang tawakal. Sebab dia dah menunjukkan bahawa dia tawakal kepada Allah sehingga dia tidak memandang sedikit pun asbab ini memberi mudarat dan memberi manfaat. Nabi Ibrahim tidak takut sedikit pun kepada asbab. Kita ni masih lagi takut pada asbab, kita kata. Mudarat kepada kita. Setakat manakah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita melakukan asbab
Tapi setakat manakah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Taala akan letakkan kita mengikut derajat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana titik ni? Maka dia kata maka mengusahakan akan sekiranya tersebut itu mengusahakan itu tidak menafikan tawakal, tetapi dengan dua syarat. Pertama, hendaklah engkau ketahui bahawa tangan, makanan, jima, kahwin, menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang berbekas akan demikian itu semata-mata daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahawa jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa alaihi salam kita sebut tadi. Dia hanya bergantung kepada Allah. Dengan bergantung kepada Allah, Allah Taala tunjuk dia jalan penyelesaian dia. Tapi jangan kamu bergantung pada asbab tersebut. Bila Nabi Musa bergantung kepada asbab, maka Tuhan halang daripada sembuh. Supaya pengajaran kepada Musa agar bergantung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kata. Jadi bermaksud dunia ini sebagai ujian kepada kita. Bila kita hati kita bergantung kepada dunia tadi, bermaksud telah gagal ujian kita. Allah Taala menguji kita. Maka Allah Taala perlihatkan kepada kita, Masya Allah, benda ini boleh beri mudarat, benda ini boleh manfaat, benda ini mudarat, benda ini manfaat, sehingga hati kita terpengaruh dengan makhluk yang memberi mudarat dan manfaat tersebut, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang musabbibul asbab, yang menjadikan asbab kepada semua benda. Jadi bila kita diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya memandang asbab ni sekadar asbab semata-mata. Hakikat dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga akan datang sambungannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin.